Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang, diberi izin, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cara yang paling baik, iaitu di rumah Allah secara berjemaah. Dan alhamdulillah juga Allah beri lagi kelapangan kepada kita untuk kita tunggu di antara dua waktu solat yang juga ada kelebihannya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita isi pula dengan majlis ilmu yang mudah-mudahan meletakkan diri kita ini akan kelebihan-kelebihan mereka yang menuntut ilmu. Dan akhir sekali kita doakan supaya segala amalan-amalan yang dinyatakan tadi dan juga kelebihan yang ada padanya Allah beri kepada kita pada malam ini dan juga malam-malam seterusnya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ni sebagaimana yang telah kita sebut pada minggu yang lepas, kita akan terus masuk dekat dalil yang kelima. Bahkan yang kelima iaitu dalil kelima istihsan. Yang mana kita telah buat ringkasan lah, ringkas berkait dengan qiyas. Apabila kita masuk pada perkara yang membincangkan tentang syarat-syarat illah, syarat-syarat, banyak lagi lah jenis qiyas yang ada, qiyas musawi, qiyas adna dan sebagainya. Keabsahan qiyas aula. Qiyas aula ni kita tak sentuh pun pada minggu yang lepas, tapi kita kira kita pakai lalu sahaja kerana di sana kita dapati bahawa antara perkara yang perlu kita faham ialah kedudukan qiyas ini selepas daripada ijma'. Dan yang kedua, di sana ada dawabit, syarat-syarat dan juga perkara yang perlu dilihat, bukan boleh di qiyas sesuka hati. Dengan kata lain, mestilah diistinbat hukum berdasarkan kaedah qiyas. Di sana ada syarat dan sebagainya. Dan kita telah, maknanya lalu, sepintas lalu, termasuklah bahagian qiyas ataupun jenisnya. Cuma ni kita dah ada sentuh yang lepas, iaitu qiyas aula, qiyas musawi, qiyas adna. Dia qiyas aula ni mimbabil aula lah biasa kalau dengar. Contohnya dalam Al-Quran bila sebut wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada keduanya, yakni kedua ibu bapa, uff. Uff tu satu bahasa ataupun perkataan yang menunjukkan bahawa kita enggan. Tak? Sekiranya lebih teruk, contohnya kita marah pula,
kepada mak ayah kita. Dalam bab qiyas aula mana lebih teruk. Lebih teruk. Kata pun tak boleh, marah lagilah tak boleh. Begitu juga apabila tanpa tahap pukul dan sebagainya. Dan ni muka surat 213. Muka surat 213. Jadi apabila kita pergi kat qiyas aula ni banyaklah. Contohnya wala taqrabu zina. Jangan kamu menghampiri zina. Dia pergi dekat contoh qiyas aula ni. Kalau menghampiri zina pun dia kira haram, lagilah kalau zina tu sendiri. Tak, zina itu sendiri. Baru qiyas musawi ni dia sama. Contohnya di sini diberi contoh, diharamkan makan harta anak yatim secara zalim. Begitu juga harta yang lain juga hukum dia haram. Begitu juga disebut membakar harta anak yatim juga dikira haram, walaupun kita tak makan harta anak yatim itu. Maknanya hak makan memanglah haram. Kalau kita bakar harta anak yatim pun haram juga. Maknanya qiyas dia adalah sama. Maknanya hukum bakar harta anak yatim tu kita cari dalam Al-Quran, nak cari sebutir-sebutir tak ada. Tapi bila kita cek balik, kita guna kaedah qiyas, dia qiyas dengan makan harta anak yatim, maka kita sebut qiyas musawi, sama padan. Lepas tu ada tak qiyas adna. Qiyas adna ni qiyas yang lebih lemah daripada yang asal. Ni mudah kata dia beri contoh arak, khamar. Jadi ada juga yang lain yang lebih rendah tahap alkohol dia dan sebagainya, lebih daripada arak, tapi dia boleh memabukkan, maka kita sebut arak tadi lagi kuat lah, maka disebut qiyas adna. Jadi setakat itulah untuk yang lepas kita sentuh sikit. Jadi kita terus masuk muka surat istihsan. Jadi istihsan ni pada muka surat 226. Kita lakas sikit lah. Sebab ni dia banyak perbahasan lah. Kalau kita baca pun ulang pun dia lebih kepada pandangan dan kedudukan qiyas itu. Dan sebenarnya apabila kita memahami ataupun kita baca banyak dan juga belajar banyak dalam bab usul fiqh ni, kita dapati di sana ada beberapa pandangan dan juga pendirian para ulama mazhab dalam perkara tertentu. Dan ia juga berdasarkan kaedah ataupun dawabit, cara istinbat setiap ulama pada perkara-perkara tersebut. Bila kita bincang dalam bab usul fiqh, kita buka kitab usul fiqh ni, kita akan jumpa dua madrasah je. Satu madrasah Syafi'iyah, satu lagi madrasah Hanafiyah. Dah Malakiyah, Hambali, tak Hanabilah, Malakiyah tu macam mana? Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada juga kaedah dia. Tapi banyakkannya dua itulah pembahagian madrasah ataupun khilaf yang paling besar yang sampai dekat kita. Jadi bila kita masuk tajuk yang baru, iaitu dalil kelima istihsan. Sini sebagaimana saya telah sebut sebelum ni, dalil-dalil setengah ulama' dia susun kitab usul fiqh ni, dia letak tajuk dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Di sana ada dalil-dalil yang tidak disepakati oleh jumhur, disebut dalil-dalil yang tidak disepakati. Apa dia? Maka bermulalah perbincangan kita ni. Yang pertama sekali istihsan. Jadi istihsan ini kalau ikut terjemah makna dia memperelokkan. Maknanya kita menjadikan sesuatu tu elok. Kalau dari sudut bahasa. Benda tu mungkinlah dilihat tak berapa comel, tapi kita buat jadi molek. Ataupun kalau tahsin, kita maksud dia kita baiki. Tak, tahsin Al-Quran. Memperelokkan bacaan Al-Quran, tahsin.
tahsin akhlak ke tahsin ni maksudnya memperelokkan. Istihsan maknanya memperelokkan. Cumanya bila dia tambah huruf, dia akan tambah makna. Itulah kaedah bahasa Arab lah. Tapi bila kita pergi dekat takrifan dia, dari sudut bahasa, istihsan adalah menganggap sesuatu baik. Selain itu juga boleh digunakan untuk mengungkapkan apa yang dikehendaki manusia meskipun dianggap buruk oleh sebahagian lainnya. Ni jadikan sesuatu tu baik, elok. Lepas tu boleh juga pada perkara yang kita anggap baik, orang lain anggap tidak baik juga, dia panggil istihsan. Tapi ni dari sudut bahasa lah. Itu bukan perbahasan kita, supaya kita nampak perkataan ini. Kemudiannya kita pergi dari sudut istilah. Istilah ni dia akan pergi kepada istilah usul fiqh. Kalau kita ambil istilah lain, dia larilah daripada perbahasan kita. Jadi istihsan ni apa dia yang kita selalu dengar? Sini sebenarnya ada lebih kurang 6 pandangan ulama ataupun takrifan ulama yang dibawa oleh pengarang. Niat sayanya malam ni nak ringkaskan, tapi boleh je kita lalu sikit-sikit tengok macam mana pandangan ulama pada takrifan. Yang akhir sekali, Dr. Abdul Karim Zaidan sendiri yang buat ringkasan daripada semua takrif ini pada takrifan yang mudah dipahami. Jadi kita akan dapati bahawa ada ringkasan daripada banyak-banyak takrif oleh Dr. Abdul Karim Zaidan sendiri. Disebut sini dari sudut istilah, yang pertama sekali daripada Al-Bazdawi, iaitu pengkhususan qiyas dengan dalil yang lebih kuat darinya. Ni yang pertama sekali mudah je. Udul an mujibal qiyas ila qiyas aqwa minhu. Sebenarnya kalau nak pergi satu-satu ni, nak peringatlah istihsan ni hanya diguna pakai, kalau ikut dalam kitab kita ni disebut di sisi Imam Abu Hanifah, Madrasah Hanafiyah. Dia tidak digunakan oleh mazhab Syafi'i. Pada asas ni lah perbahasan dia gitu. Tapi sebenarnya yang menariknya bila kita buka kitab fiqh, kitab usul fiqh peringkat lebih tinggi lagi, lebih mendalam, kita dapati bahawa masing-masing pada perkara yang sama keluar hukum yang sama, cuma alat lain je. Hak tu guna istihsan, hak ni guna masalih mursalah. Dia jadi gitu. Hukum dia sama. Jadi mungkin khilaf dekat situ adalah khilaf dari sudut takrifan. Hatta walaupun kita selalu dengar, contoh bila kita usul fiqh ni kita akan dengar Syafi'i dia ahli lughah. Tak, biasa kita dengar gitu kalau ngaji usul fiqh lah. Dia sebut Imam Syafi'i dia adalah ahli lughah. Betul. Adakah Imam Abu Hanifah bukan ahli lughah? Tu soalan. Rupanya dia juga ahli lughah. Cuma yang membezakannya ialah Imam Abu Hanifah ni dia banyak terlibat dalam muamalat. Dia sendiri melakukan jual beli, ayah dia dan sebagainya. Ayah dia juga ulama yang buat melakukan jual beli. Jadi hanya terlibat dalam bidang ni, dia banyak lagi pencambahan pandangan dan sebagainya. Jadi kita lihat dari situ, adakah mereka ini bukan ulama hadis? Jawapannya ulama hadis juga. Yang hafal banyak hadis dan sebagainya, tahu juga ilmu dirayah dengan riwayah. Jadi kita lihat yang ada pada ulama mujtahid ni, dia cukup lengkap sebenarnya. Cuma itu adalah sebahagian pandangan yang menyatakan kenapa Imam Syafi'i cenderung tidak menggunakan istihsan, tapi Imam Abu Hanifah guna istihsan. Bahkan di sana kalau kita menarik lagi bincang, rupanya yang menjadikan kaedah Madrasah Hanafiyah dengan Syafi'iyah ni anak murid dia. Padahal pada zaman tu dah timbul pun madrasah kedua ni dari sudut ilmu usul fiqh. Itu pandangan lain lah. Jadi kita masuk balik istihsan ni. Hak pertama sekali dikhabar khusus dalil dengan dalil yang lebih kuat. Hak ni dia dalam bab umum. Contoh jual beli. Tak? Jual beli umumnya boleh tak beli barang tak ada? Soalan. Boleh tak beli barang tak ada? Tu asas jual beli, dia mesti ada barang yang nak diakadkan. Tak? Dia ada ijab qabul, lepas tu barang yang kita nak akad, nak jual beli. Boleh tak kita nak beli barang tak ada? Jawapan dia tak boleh.
Tak. Nak beli barang tak ada, memang tak boleh. Hukum dia haram. Tak, mana butuh bukan jual beli. Rupanya di sana ada dalil. Dalil apa? Boleh buat baik salam. Baik salam ni tempah. Barang dia kat lain. Tak, kita tempah dulu. Kita tengok contoh namuzaj, dia punya contoh tu, kita nak beli barang ni lah. Tapi bukan barang tangan kita ni. Nak beli 10 unit hak gini. Jadi barang dia dah yang mari berarti khabar tak apa, esok mari ambil. Jual beli tersebut sah secara istihsan. Asalnya haram tapi ada dalil yang lebih kuat khabar hak tu boleh. Maka dia qiyah pula. Ada kaedah qiyah dengan istihsan pula. Ni pun kata istihsan juga. Dia panggil jual beli barang yang sinai, barang yang kena buat. Contohnya pintu. Tak, pintu. Boleh tak nak beli dulu pintu baru pasang? Tak boleh. Sebab apa? Pintu ni dia mesti ikut ukuran setiap tempat tersebut, setiap pintu tu. Tukang ni tahulah. Walaupun frame sama, saiz sama, bila pasang tu lari sikit. Dia kena ukur diri, ukur barulah dia buat. Jadi bab pintu tu barang asal tak ada. Tak ada terus. Kalau tadi tepah tu barang ada. Ni barang tak ada terus. Boleh tak nak buat akad? Disebabkan kita nak akad masyakkah tadi, kesusah payah kalau dah buat gitu, maka payah. Jadi kena bila pintu siap kena ejah mula dan sebagainya. Jadi dari situlah berlakunya dibenarkan dengan kaedah istihsan. Jadi bab jual beli banyak istihsan. Bahkan di sana ada yang menganggap meletakkan mengumpulkan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu adalah istihsan. Ada juga sebahagian ulama letak kaedah tersebut. Walau bagaimanapun, kita lihat sekali lagi beberapa takrifan yang dibawa oleh para ulama usul fiqh. Ni Al-Halwani daripada Al-Hanafi. Mana mazhab Hanafi lah. Meninggalkan qiyas kerana ada dalil yang lebih kuat darinya seperti Al-Quran, Sunnah atau Ijma'. Ni pun sebenarnya kalau berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dia jadi dalil Al-Quran dan Sunnah, Ijma' dah. Sebenarnya gitulah. Cuma dari sudut takrifan sahaja. Daripada Imam Karhi Hanafi adalah seorang yang tidak menetapkan hukum dalam sebuah masalah dengan hukum yang ditetapkannya di masalah yang sama, dengan beralih kepada sebaliknya kerana adanya tuntutan untuk beralih. Hak ni kena faham sikit lah. Sebab ni biasalah terjemahan ni. Mana hukum asalnya tak boleh. Tapi ada qarinah, petunjuk, dalil dan sebagainya, jadi boleh. Maknanya dia jadi hukum sebaliknya. Maka disebut istihsan. Tapi ni umum lagi ni. Umum lagi. Sebab tu nanti takrifan yang kita boleh ambil sebenarnya, kita tengok selagi bawah sikit. Sedangkan sebahagian ulama Hanabilah menyebut istihsan dengan meninggalkan hukum atas suatu perkara yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syarak, kerana adanya dalil lain yang lebih khusus. Ni dalil khusus. Ni bila sebut dalil khusus dalam bab fiqh biasanya dinamakan sebagai istisna. Istisna ni pengecualian. Semua kawaid fiqh ni kawaid umum, kaedah umum yang ada dalam fiqh dia mesti ada istisna, pengecualian. Tak? Pengecualian. Contoh bila tersebut ad-darurah tubihu mahzurat. Tak? Mudarat mengharuskan perkara yang dilarang. Boleh makan bangkai, betul. Tak? Betul boleh makan bangkai bila time darurat. Tapi dia mestilah ada keadaan-keadaan tertentu tidak dibolehkan makan bangkai, iaitu makan jenazah manusia yang lain. Tak boleh. Walaupun darurat. Nampak tak? Dia ada istisna, pengecualian. Contoh ni semua saya bagi tak. Makan jenazah orang lain supaya kita boleh hidup. Hukum dia haram. Haram. Maknanya lebih baik kita ambil mana kita mati dengan sebab tak makan jenazah orang lain. Lebihlah lagi kalau makan tangan sendiri. Itulah kita cerita dah. Jadi daripada dalil ni,
Dr. Abdul Karim Zaidan dia buat khulasah. Dari seluruh definisi di atas boleh disimpulkan bahawa maksud istihsan adalah meninggalkan kias jali menuju kias khafi. Itu kaedah istihsan yang pertama lah. Sebab ni kita ambil mazhab Hanafi lah. Iaitu ada kias jali dengan kias khafi. Mari pula apa benda kias jali, kias khafi. Kita belajar dah. Qiyas sebelum ni. Qiyas ni maknanya kita cari illah kedua-duanya. Rupanya satu masalah kadang-kadang ada dua benda boleh dikiaskan. Ini akan beri contoh. Contoh yang diberi, apa hukum orang safih. Safih ni kita dah bincang panjang dululah kalau ingat tahun lepas. Orang yang bodoh, yang kita mana tak boleh nak serah duit kepada dia untuk dia jaga. Sama ada bukti safih ni sama ada dibeli sesuatu yang murah dengan harga terlalu mahal, ataupun dia jual sesuatu yang mahal dengan harga terlalu murah. Dan dia tidak boleh memegang amanah harta tu melainkan dengan ijazah wali dia. Orang safih gini ni, jenis masalah kita sebut OKU lah, sindrom Down ke anda lah. Orang macam ni boleh tak dia nak wasiat? Itu soalan. Boleh tak orang macam ni dia nak berwakaf? Boleh tak? Jadi sinilah dia ada kias. Jadi kias di sini kita nak kias dengan mana hukum dia? Patut kalau dalam bab wasiat ni pertama sekali biasa orang akan terlintas ialah kias dengan jual beli. Jual beli orang safih ni tak boleh. Betul tak? Melainkan dengan ijazah daripada wali. Kalau kias gitu maknanya tak boleh. Rupanya itu dia panggil kias jali. Hak mula-mula terlintas pada barang kita, pada kepala kita. Tadabar pada otak kita hak tu. Tertengok-tengok lagi rupanya ada lagi kias jauh sikit. Dia panggil kias khafi. Jali ni jelas. Kalau khafi ni tersembunyi jauh sikit, kena mikir panjang. Iaitu dia kias dengan hukum ijarah. Ijarah pula. Dengan hukum wakaf. Tak silap. Jadi wakaf boleh pula. Jadi kat situ dia pun ambil. Tinggal hak jali tadi dia ambil hukum khafi. Itu juga dipanggil istihsan. Istihsan. Maknanya hukum patut tak boleh jadi boleh dengan sebab istihsan tadi. Kaedah istihsan. Itu satu kaedah. Atau mengecualikan satu masalah yang bersifat juz'i. Ini mengecualikan. Dalam bahasa Arab disebut kecuali ni istisna. Istisna. Jadi istisna ni macam kita sebut tadilah. Dalam bab yang besar dia ada pengecualian. Semua makan adalah harus. Kecuali ketika nak jaga nyawa, hukum dia wajib makan. Haram bila jadi mudarat. Maksudnya tu ada apa ni pengecualian, dia panggil istisna. Atau ni parsial dari masalah yang bersifat kuli kerana ada dalil yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Ni parsial ni apa benda ni nak kena cari kod Arab pula. Masalah juz'i min asli kulli dalil tatma'in nabi nafsul mujtahid. Tak apalah. Ini sebenarnya bersifat juz'i atau parsial dari masalah yang bersifat kulli. Ni benda samalah kita sebut tadi, pengecualian. Pengecualian daripada sifat kulli kerana ada dalil yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Kalau dalam bahasa Arab ni dia tulis, dan kita Arab dia lah hak asal tu dia tulis wa yaqtadi hadhihi isna' au dzaka adl. Li dalil tatma'inna ilaihi nafsil mujtahid. Dengan dalil yang menenangkan pada jiwa seorang mujtahid. Hal ni disebut, kalau terjemahan ni disebut kerana ada dalil yang lebih kuat
pada pandangan mujtahid. Benda sama je. Mujtahid ni bila dia tenang dengan dalil, bila dalil tu kuat pada pandangan dia. Dia mujtahid ni orang yang boleh beristinbat. Orang boleh beristinbat ni, dia boleh memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Bila ada sesuatu hukum yang perlu kepada pandangan, dia panggil tarjih, nak tentukan yang mana kita nak berpegang. Kita bahas ni ada dua hukum, mana nak ikut? Boleh ke tak boleh? Kat sini ada ulama sebut boleh, ada ulama lain kata tak boleh. Jadi kita ni sebagai orang yang akan melaksanakan hukum ni, kita kena pilih salah satu, wajib. Masa ni semua orang kena berijtihad. Maknanya kita ni kena berijtihad. Contoh bab kiblat lah. Kiblat ni memang orang akan berijtihad. Kita pergi mana-mana, kalau masjid surau ni dia ada lain dah. Tak? Kat tempat yang tak ada tanda, kita pun tengok tak ada tanda apa ni kiblat. Dekat contohnya kita pergilah resort ke mana-mana ke, tengok tak ada tanda kiblat. Kita pun tanya hak tekan jaga, mana kiblat? Dia kata kau ni. Kita pun masuk bilik, kita pun apa jadah ikut hak dia tunjuk tadi. Soalan dia tunjuk dengan kita apa jadah tu sama tak? Kalau saya diri tanya, confirm lari. Tak? Lepas tunjuk tu apa jadah pula. Hak dia tunjuk tu belum tentu tepat. Kita pun ambil telefon. Guna telefon cek arah. Oh ni betul. Kita pun nak semayang cek pula, kali lagi lari pula sikit. Dah mana Kaabah ni? Tak? Tengok kat jadah ada gambar Kaabah beres lalu. Jadi nak apa jadah tu, nak tengok arah mana kiblat tu, perlu kepada ijtihad. Kalau tak yakin, tak sah semayang. Mudah kata. Hak tu kena ijtihad. Memang setiap orang kena ijtihad. Tu masuk waktu dengan tak masuk waktu. Tak. Lorak hari ni semayang subuh nak cepat kan. Orang ban nak lagi. Ni subuh 6.12. Pukul 6.5 ban nak lagi. Tak. Jadi bila walaupun 6 suku, kita tak yakin masuk waktu, boleh tak sah semayang dengan sebab keyakinan tadi, yakin tadi dibina atas mujtahid. Sebab apa? Jam kita ni lambat rupanya. Jam kita ni cepat. Biasalah orang buat cepat jam, kononnya nak suruh cepat masa. Rupanya dia eret juga. Eret juga. Dalam rumah habis cepat 10 minit belaka. Kononnya nak sampai awal, rupanya eret kau. Eret juga. Itulah manusia, dia tak ada disiplin. Tapi berbalik kepada kita bincang ni, ulama ni bila dia ijtihad, dia akan nak tenang hati dia tadi. Bukan setakat dia tengok kiblat apa semua, dia belajar bagaimana nak tengok ikut siang hari, ikut matahari, ikut ni, ikut tu, ikut pokok, tengok pucuk pokok turun kat mana, naik apa ni, mahala kat mana. Maknanya dia belajar. Bila waktu asar, dia kalau ikut ilmu fardu ainnya, wajib kita belajar bagaimana nak kenal masuk waktu, ikut ilmu fardu ain. Tapi sebab kita ni zaman ni ada kelebihan, maknanya kita tengok kalender je. Jadi lepas dah bab itu. Asalnya kita kena tahu bila waktu asar tanpa kita tengok jam. Tanpa kita tengok takwim. Asalnya gitu. Maghrib kita tengok bulu rama, nampak dah lagi. Nampak dah. Yang tak nampak dah masuk dah maghrib. Rupanya hujan masa tu. Asar lagi masa tu. Rupanya kita tak erti lagi. Tapi itulah perbahasan-perbahasan yang ada. Semuanya memerlu kepada hukum dan juga mujtahid. Sini dikhabar siapa tenang, maknanya dia jumpa pendapat yang kuat dan dia berpegang dengan dia, dan dia berdalil dengan dia, dan dia berhukum dengan dia. Jadi kita pergi kepada contoh-contoh. Ni saya skip lalulah sebab dia akan ulang benda samalah. Sebab sini dia ada sifat kulli, juz'i, dia ulang benda yang sama. Bahkan dia ulang lagi kias jali, kias khafi dan sebagainya. Cuma sini kalau kita nak faham istihsan ni yang direngkaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, sebagaimana yang saya baca tadi, pertama dia guna kias khafi berbanding dengan kias jali. Itu kaedah istihsan yang pertama pada pandangan Abu Hanifah. Yang kedua, istisna pada masalah tertentu, menjadikan hukum dia hukum sebaliknya.
Itulah dua kaedah yang ada pada yang ada dalam istihsan. Ke sini dia bagi contoh. Contoh ni mudah, seronok benar. Ana ingat malam ni kita boleh habis lalu istihsan. Sebab dalam Arab ni 5 muka surat je. Hak Melayu je panjang sikit. Cuma kita terus kepada contoh. Contohlah. Contoh ni sebenarnya menarik sebab apa? Kita kena faham hukum yang ada dan juga bagaimana kita learning beramal tak dengan hukum fiqh yang ada. Hak ni dia sebut, dia panggil contoh yang pertama ialah hukum yang ditetapkan dalam fiqh Hanafi adalah bahawa hak-hak bawaan. Dia panggil hukuk irtifaqiyah. Hak-hak bawaan. Irtifaq maknanya yang terangkat sekali. Ini bab jual beli tanah. Bab jual beli tanah. Seperti hakus syara' wal masil wal murur. Seperti hak melintas di lahan persawahan, hak perairan dan juga sini masin, air dan juga masin, samalah. Murur, hak laluan. Dia bila beli tanah tu tujuan kita beli untuk pertanian sebagai contoh. Maka akan terangkat dengan sekali dengan jual beli tanah tu adalah saluran air. Dengan laluan nak pergi ke tanah tu. Itu dia punya perbahasan dia. Sebab apa? Sebab kalaulah tanah tu tak boleh nak lalu, jadi tanah tu sia-sia je beli. Bahkan kita tak boleh nak guna. Sebab tu dalam bab ni ada peraturan kat jabat tanah dan sebagainya. Bila buat rumah, dia mesti ada rizak untuk jalan dan sebagainya. Kadang-kadang rizak jalan tu makan hak kita. Kalau kita pakat dengan tanah sebelah, bolehlah pakat sebahagian-sebahagian. Kalaulah tanah kita duduk tengah, hak kiri kanan ni semua tak boleh bercolok. Tu masalah juga. Maka wajib hak orang duduk luar tu kena pergi jalan kat kerana pun. Wajib dari sudut hukum. Nak bagi dia boleh guna tanah yang dibeli. Sebab tu ni panggil hak iktifaqiyah. Sini dia punya contoh ni, wakaf tanah pertanian, apa hukum dia? Nak wakafkan tanah perhatian, adakah hak irtifaqiyah tadi boleh ke tidak? Maka di sini ada dua kias. Iaitu yang pertama kias dengan bab jual beli biasa. Yang kedua kias dengan sewa. Sewa. Kalau kita kias dengan bab jual beli biasa, jawapan dia tak boleh. Tak dapat hak laluan air dan sebagainya. Tapi kalau kita kias dengan sewa, kita beli sewa sesuatu tu, tujuan dia untuk pertanian, tiba-tiba tak boleh guna untuk bertani. Salahlah akad sewa tu. Maka nak tak nak wajib akan terangkat dengan dia laluan air dan juga laluan untuk pergi ke pertanian tersebut. Jadi itu berbeza dua hukum tadi. Maka contoh ni nak sebutnya, kalau kita kias dengan jual beli biasa dipanggil kias jali. Tapi kias dengan ijarah ni jauh sikit bab sewa. Jauh sikit pada orang biasa fikir dia panggil kias yang tersembunyi ini, tapi kita guna kias yang tersembunyi ini berbanding dengan kias jali, maka disebut sebagai istihsan. Istihsan. Dia sebenarnya dalam bab istihsan ni dia boleh pergi luah lagi. Dia ada pandangan dia panggil yang rajih dengan marjuh. Rajih dan juga marjuh. Rajih ni yang telah kita tarjihkan kuat, boleh guna dah hukum tu. Yang marjuh ni yang dalil dia kurang kuat, maka kita tak beramal. Tapi dalam keadaan tertentu kita boleh beramal dengan yang marjuh ni. Contoh dalam bab tawaf. Contoh dalam bab tawaf. Dulu kalau ingatlah, dulu suruh tukar mazhab terus dulu. Learning tak dah. Learning ambil pandangan daripada pandangan ulama Syafi'iyah. Pandangan dia itu sebenarnya pandangan yang agak berlawanan dengan pandangan jumhur. Mudah kata dia adalah pandangan yang syaz ataupun pelik. Tapi learning orang guna pandangan tu untuk berhujah bahawa sekiranya kita tawaf, kita tak sentuh orang, tak batal orang sentuh kita,
Kita sentuh orang baru batal. Kalau orang sentuh kita tak batal. Ketika tawaf sahaja. Sebab syarat sah tawaf tu dia mesti dalam keadaan wuduk sepanjang kita tawaf. Dia sama macam semayang, cuma bezanya boleh cakap, boleh jalan, boleh makan. Dia makruh kalau makan jamu kat tu memang tak boleh lah, dikir lagi niat tawaf dan sebagainya. Tapi nak sebutnya sini, bila tawaf, tak mari dah. Kat mana dah kita ni? Kat mana ni? Tak mari dah. Sudah. Setuh. Dia qiyah kat mana situ ya, tawaf, qiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah, kita masuk hak dekat ni. Kait dengan kias jali, kias khafi tadi. Jadi contoh hak tadi, contoh hak air lah, pengairan. Kalau ingat lagi saya akan sebut balik lah kait dengan tawaf tadi. Pandangan yang lemah. Dan sebenarnya itu adalah pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam keadaan tertentu kita beramal dengan yang marjuh. Sebenarnya pada setengah pandangan ulama mazhab lain, dia sebut bila kita ambil pandangan marjuh ini, dia adalah istihsan. Sebab apa? Asal tak boleh, tiba-tiba jadi boleh. Berlawanan tak? Berlawanan, maka disebut istihsan. Tapi istihsan sini bukan main-main, dia mesti ada dalil juga. Ada dalil, ada sebab yang kuat untuk angkat masyakkah, maslahah dan sebagainya. Alhamdulillah, ingat balik. Dia bagi contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, ini disebut pengecualian terhadap masalah juz'i. Ni contoh yang kita beri dah tadi, iaitu orang yang bodoh tadi, boleh tak dia nak berwasiat? Jadi jawapan dia, kalau kita guna kaedah istihsan, boleh. Maksudnya, dia kias dengan wakaf. Wakaf dibenarkan orang bodoh untuk berwakaf. Tapi kalau kita ambil kias dengan bab jual beli, tak boleh. Maka kita ambil kias dengan wakaf. Nak menentukan kias dengan wakaf, kias dengan jual beli ni yang mana satu jali khafi, dia ada kaedah dia. Dengan kata kita serah pada ulama lah. Ulama meletakkan, sebab apa? Bila kita wasiat, hukum pertama kita tengok yang paling dekat adalah jual beli. Jauh sikit baru dia pergi kepada wakaf. Itu dia. Hak ni pun kita dah cerita tadi. Macam-macam istihsan. Hak ni dia pergi lagi bentuk istihsan. Dia pergi kepada istihsan ni, anwa' al-istihsan. Dia pergi kepada beberapa jenis istihsan. Yang pertama, istihsan dengan nas. Istihsan dengan nas ni, dia mudah kata umum, dia kalau ikut kaedah umum tak boleh, tapi ada nas menyatakan bab tu sahaja boleh. Contoh tadi kita beri dah tadi, contoh dia baik salam tadi, nak beli tempah tadi, barang asalnya hukum barang tak ada, tak sah jual beli. Tapi bila kita sebut bab tempah, tempah ni adalah barang yang mana barang tu ada tapi kat lain dia kena bawa, itu panggil tempah. Dan ada lagi barang istisna. Istisna ni barang kena buat. Barang kena buat. Kalau barang kena buat ni, seperti seperti pintu, tingkap dan sebagainya, juga guna kaedah istihsan. Telah kita cerita tadi. Contoh ini. Lepas tu kita beri pula jenis yang kedua, iaitu istihsan dengan ijma'. Dalam kurungan ni sebenarnya dia sama macam bawah uruf. Ni ijma' ni sebab ada dalil ijma' pada zaman ijma' ni bila dia timbul? Bila mana Nabi telah wafat baru timbul ijma'. Ijma' ni salah satunya adalah dalil berkaitan dengan orang pergi ke tandas, bayaran masuk tandas tu sama. Dia hammam, di istilah dia hammam sebenarnya. Hammam ni dia sebenarnya juga tempat mandi. Dia hammam ni sebenarnya bukanlah tandas saja. Dia asal dia kalau kita pergi masa zaman, maknanya zaman tabi'in dan sebagainya ataupun syariah pun, kita pergi belum perang pun kita sebut lagi hammam ni, dia
tempat sauna. Besar. Dan dia musim sejuk sana. Jadi mandi pun sebulan sekali. Tak? Pergi kat mandi air panas memang sedap lah. Dia panggil hammam. Tapi contoh sini pun dia terjemah sebagai WC ni tandas lah. Tak? Hammam pun tandas juga. Mirhat pun tandas juga. Dia ada pelbagai lagi istilah tandas. Saya ingat masa inilah bila kita pergi ngaji kat Arab ni, saya ingat bila kita minta nak pergi tandas tu biasalah tak? Cikgu saya nak pergi tandas biasalah tak? Belajar sekolah takwa tu, ana uridu an adhhaba ila hammam. Oh, baik. Tapi bila pergi kat Arab, dia rasa dia rasa aib bila kita khabar nak pergi tandas. Tapi kita kena khabar nak pergi berwuduk, nak pergi baru wuduk. Tak apalah. Sana memang dia memang biasa baru wuduk. Pak kita ni kalau nak pergi tandas, direct je sebut tandas tak. Hal ni istihsan dengan ijma' ni, bayaran nak masuk tandas ni sama. Soalan dia, air sama tak guna masing-masing? Tak, jawapan dia tak sama. Ada orang guna air sikit, ada orang guna air banyak. Jadi kalaulah disebabkan jahilnya qadar digunakan tu, asalnya hukum dia haram. Sebab apa? Jahil, tak tahu kita jual beli kenapa. Tapi disebabkan ada ijma' yang menyatakan dimaafkan, maka dia panggil istihsan dengan ijma'. Istihsan dengan ijma'. Tu contoh. Tak, kadang-kadang kita pergi tandas, bayar sama, guna sikit, rasa tak padang, ataupun buka celubu. Jawablah kat akhirat. Tak, bazir air. Lain kan memang nak guna air banyak. Kita pergi lagi contoh, sebab contoh-contoh ni menariklah. Kalau habis contoh ni, kita masuk masalah mursalah pada minggu yang akan datang. Istihsan dengan adat, dengan uruf. Dia istihsan dengan adat uruf ni, dia bincang tentang wakaf benda yang bergerak. Wakaf benda yang bergerak. Asal hukum wakaf dia mesti benda yang bukan boleh bergerak, seperti tanah. Tak, tanah kita nak alih payah rumah, tak, bangunan. Tiba-tiba orang wakaf kereta, orang wakaf Al-Quran. Tak, ini adalah berdasarkan uruf. Sekiranya perkara tu boleh dijadikan wakaf, maka dibolehkan wakaf. Ini ada wakaf tunai pula, tak? Wakaf tunai, maknanya dia wakaf duit dia. Duit tangan tu jadi wakaf. Dia guna proses dia macam mana, wallahu alam, tapi ada kaedah yang telah ditetapkan lah. Tapi nak sebut sini, dia dipanggil sebagai istihsan dengan uruf. Yang keempat, istihsan dengan keadaan darurat. Darurat sini, sekejap sekejap. Ambil darurah. Ni dia panggil rasyasul bau. Rasyasul bau ni percikan air kencing. Tak? Kat kita ni sebab kita tak biasa, kalau musim sejuk, kita pergi kat kamera Highland, tak pastilah kalau musim sejuk tu, bila kita kencing tu memang jadi berasak lah. Asap dia tu, bila panas tu, kalau kita buh kat tangan, kita kena asap tu memang bau acing. Tak cerita lagi bak percikan dia tu. Tak? Jadi itulah hukum kecing berdiri, kecing duduk, cakung dan sebagainya, kecing tak, tandas ada makuk, tak ada makuk. Persoalan dia, ada tak percikan yang kena sebenarnya? Jawapan dia ada. Kalau kita cek pakar kaedah sains dah, memang ada. Rupanya dimaafkan. Dimaafkan percikan tersebut. Bagaimana dimaafkan? Digunakan kaedah istihsan. Istihsan juga. Sini dia ada lagi. Dalam bab kalau kena najis ni, percikan tu kena kat tempat air. Jadi air tu kita boleh buang sikit-sikit je. Dikira dah memudahkan urusan tu, dikira istihsan. Contohnya lagi, sebab saya nak habis ni, kita ada 2-3 lagi contoh. Istihsan dengan maslahah. Maslahah ni jaminan upah barang orang lain yang rosak kerana dirinya. Sini barang yang kita buat rosak kena ganti tak? Jawapannya kena ganti. Tapi orang yang buat kerja, contohnya lah Dobby, dia memang pandai baju dan sebagainya.
Sekiranya dia tidak cuai dan juga melampau pada pekerjaan dia, maka dia tak perlu ganti. Tu dia punya point dia. Maksudnya dia jaga molek dah, dia gosok molek dah, tapi baju tu rosak juga. Dia guna kaedah biasa. Sebenarnya banyak kat baju Dobi ni, baju tu sebenarnya tak boleh masuk mesin. Orang tu atar juga. Bila dia check ni, ibu tanya telefon, baju ni boleh masuk mesin? Masuk mesin. Masuk mesin rosak. Siapa kena ganti situ? Berdasarkan ilmu dia guna ilmu dia dah, dan benda tu bukan sebab dia cuai, maka dia tak perlu ganti. Ni guna kaedah istihsan juga. Asalnya kena ganti belaka. Melainkan dia gosok baju tu, dia gosok sungguh hati. Patut dia guna kaedah, mana kalau bincang pasal gosok ni, ya ada tahap dia. Tak? Kuat slow. Ni kuat sangat. Pak, cair habis, tembus. Masa tu dia kena ganti. Sebab ikut kepakaran dia patut tak cair, tak tembus. Tapi sebab dia cuai, dia kena ganti. Tu dia guna kaedah istihsan juga. Ni dah dibagi contoh yang lain lagi. Ni kita ambil kias kopi pula. Ni saya sebenarnya nak cerita kias jali, kias kopi ni. Ni cerita contoh yang diberikan, menetapkan suci air sisa minuman burung seperti helang. Sedangkan menurut kias jali, sisa minuman sisa binatang buah dianggap najis. Tetapi mereka menyatakan kesian dengan mengkiaskan sisa minuman manusia. Kerana burung buas meminum air dengan paruhnya yang termasuk bahagian tulang yang suci, dan hukum ini dihasilkan dari istihsan. Maksudnya burung hak jenis makan daging lah, guna paruh helang tak, dia makan daging. Kalau ikut binatang buah tu, dia makan daging juga, jadi mulut dia tu najis bila mana kena air liur dia. Jadi sini paruh dia tu nak kiyah dengan benda. Kalau kiyah dengan mulut binatang buah tadi, maka najis. Tapi kalau kiyah dengan mulut manusia, maka air tadi tak najis. Kita sini air banyak, jadi tak mikir mana bab air. Sana mikir. Keabsahan istihsan. Okey, ni penutup. Istihsan ni nak sebut sini, saya nak sebut pada pandangan mazhab Syafi'i, dia sebut man istahsana syai'an, ada al-istihsan talazzaz wa qawlu bil hawa. Mana dia sebut istihsan ini seperti buat seronok dan bermain-main dengan hawa nafsu. Maknanya semua benda boleh istihsan. Itu pandangan dia pada orang pada mazhab Syafi'i, pada mazhab Hanafi yang guna istihsan. Tapi sebenarnya nak sebut mereka yang guna istihsan sebenarnya juga berdasarkan dalil. Tapi sekiranya diguna kaedah dari sudut bahasa je, benda buruk wak tukar jadi comel, benda tak boleh wak jadi boleh, dengan sesuka hati juga ulama Imam Abu Hanifah pun, Hanafi pun tak benarkan perkara tadi. Dengan kata lain, sebagaimana mukadimah bab istihsan kita sebut tadi, pada pandangan masalah yang sama, guna kaedah je yang berbeza, natijah sama. Natijah sama. Contoh tadi bila kita cerita pasal rasyasul bau sebagai contoh, percikan najis. Dari sudut mazhab lain dia guna masalih mursalah. Masalih mursalah. Hak ni dia guna kaedah istihsan. Benda sama, tapi keluar hukum yang sama. Itu cuma kaedah usul fiqh pada mazhab masing-masing. Sebab tu bila kita bincang pasal istihsan, kat part kita ni dalam bab muamalah, dalam bab jual beli, banyakkan kita ambil pakar hak Imam Abu Hanifah. Dalam bab yang lain, kebanyakannya kita, selagi mana kita boleh pegang mazhab Syafi'i, kita peganglah, terutama sekali dalam bab ibadah lah. Dalam bab ibadah itu sajalah. Ya alhamdulillah, maknanya kita boleh habis lalu bab istihsan. Dia apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah.